nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hari ini 7 hari bulan Disember 2023. Debaran semakin memuncak berkenaan dengan kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bakal diumumkan. Ramai orang buat spekulasi sekarang, ramai orang buat teori, ramai orang buat macam-macam lah, macam-macam. Okey, antara nama-nama yang disebut sebagai perlu untuk dipertimbangkan ialah Hishamuddin Hussein. Hishamuddin Hussein adalah orang lama di dalam politik. Beliau pernah sekali dulu diberikan julukan sebagai the next PM of Malaysia, kerana latar belakang beliau di dalam politik Malaysia, di dalam sejarah Malaysia, bermula daripada awal lagi penubuhan UMNO. Itu sangat penting dalam sejarah Hishamuddin Hussein. Sehinggalah pada baru-baru ini, kerana beliau agak lantang berbicara sebagai ahli politik di dalam UMNO, akhirnya beliau telah pun digantung keahlian, bukan keahlian sebenarnya, digantung tugas ataupun pangkat lah, entah apalah, tapi digantunglah oleh UMNO. Tapi kerana ada sekarang ini ura-ura untuk rombakan kabinet, ramailah orang mulai memberikan cadangan supaya Hishamuddin Hussein pun diberikan perhatian semula, kerana pengalaman, kerana legasi yang penting dalam hidupnya, terutama kepada negara Malaysia. Jadi ramailah orang membuat cadangan, membuat teori bahawa Hishamuddin Hussein perlulah dipertimbangkan untuk dilantik menjadi senator. Ini tak payah jadi senator sebab dia menang dalam pilihan raya, so tidak perlu dia jadi senator. Jadi dia boleh jadi terus dilantik sebagai menteri atau timbalan menteri. Malah beliau sendiri pun sebenarnya, Hishamuddin Hussein ini sebenarnya layak untuk jadi timbalan Perdana Menteri kalaulah Anwar Ibrahim lihat itu sebagai satu yang penting, yang perlu untuk dilakukan di dalam kerajaan perpaduan ini. Dan juga Hishamuddin Hussein juga sebenarnya sangat-sangat berkaliber, mempunyai kepimpinan yang boleh juga menjadi ganti kepada Zahid Hamidi sebenarnya di dalam kepimpinan tertinggi UMNO. Dia boleh jadi presiden UMNO sebenarnya, kerana sejarah beliau bersama dengan UMNO itu sudah cukup lama, sudah cukup berpengalaman, dan sudah cukup layak pun untuk beliau menjadi presiden UMNO. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meletakkan beliau sebagai menteri, dan juga sebagai timbalan Perdana Menteri? Alang-alang Teluk Bekasam biar sampai ke pangkal lengan. Saya fikir tidak ada masalah kalau Hishamuddin Hussein dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, kerana dia sudah berpengalaman sebagai Menteri Kanan dulu, era Perikatan Nasional. Kalau saya tak silap, dia jadi Menteri Kanan. Jadi tidak mustahil untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan dia di dalam kabinet sebagai menteri penuh ataupun timbalan Perdana Menteri. Apa-apapun keputusan, semuanya di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ditanya secara peribadi, adakah saya menyokong Hishamuddin Hussein menjadi menteri? Secara keseluruhan, ya, saya menyokong Hishamuddin Hussein dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Tetapi dari segi pandangan politik secara khususnya, ia pasti tidak baik untuk UMNO lah. Pasti ada perpecahan yang mungkin terjadi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin sudah tidak ada lagi kekuatan sangatlah. Sudah tidak ada lagi aura sebagai calon Perdana Menteri di dalam Perikatan Nasional. Ada satu artikel nih yang sangat hebat. Saya tertarik dengan artikel ini daripada sabudin.com.net. Bila PAS sudah ada Ahmad Samsuri sebagai calon Perdana Menteri, Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin eloklah duduk diam-diam di tepi. Eloklah duduk kat siring-siring. Orang Sabah bilang siring-siring. Siring-siring tu maksudnya tepi-tepi lah. Eloklah duduk di tepi-tepi saja, diam kau. Muhyiddin, Mak Yassin dan Hamzah Zainuddin duduklah di siring-siring, diam-diam saja. Jangan lagi bising-bising. Sebab kau, Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin tidak lagi jadi calon Perdana Menteri. Jadi bagus diam-diam jalan, diam-diam saja. Ini sekarang tidak lagi jadi calon Perdana Menteri. Nanti lama-lama tidak lagi jadi calon untuk yang hebat lah, yang hebat di dalam PN. Nah, lama-lama bukan lagi calon. Kesian juga. Kemenangan bergaya PAS melalui calonnya Ahmad Samsuri Mokhtar dalam PRK Kemaman sebenarnya bukanlah satu yang mengejutkan, malah sudah dijangka. Ini kerana Terengganu berdasarkan keputusan PRU dan PRN lalu jelas lagi terbukti memang merupakan kubu kuat bagi PAS. PAS menyapu bersih semua 8 kerusi parlimen pada PRU 15 yang lalu, dan semua kerusi di DUN, semua kerusi DUN di Terengganu juga disapu bersih oleh PAS. Jadi memang sudah dijangka lah bahwa mereka pasti menang lah. Jadi atas hakikat tersebut ditambah lagi kemenangan PAS pada PRU 15 adalah dengan kelebihan majoriti 27,000 undi. Memang sudah dijangka PAS makan kacang saja di Kemaman. Dengan majoriti besar tersebut adalah disedari juga oleh sesiapa yang waras bahawa memang mustahil untuk BN boleh berjaya merampas kerusi parlimen Kemaman. Cuma ramai yang menjangkakan kemenangan PAS dengan meletakkan Menteri Besar Terengganu sebagai calon. Majoriti yang mungkin dicapai adalah sekitar 30,000 undi atau lebih sedikit saja. Sedikit mengejutkan apabila majoriti yang dicapai oleh Ahmad Samsuri adalah sebanyak 37,000 undi, lebih 10,000 undi berbanding majoriti Cik Alias pada PRU 15 yang lalu. Agaknya majoriti besar itu adalah disebabkan gembar-gembur bahawa Ahmad Samsuri adalah Perdana Menteri PAS pada masa akan datang. Seronok nampaknya pengundi Kemaman nak dapat ahli parlimen mereka sebagai bakal Perdana Menteri. Begitupun di sebalik majoriti besar yang dicapai Ahmad Samsuri yang beliau raih sebenarnya kurang berbanding yang diperoleh Cik Alias. Pada Cik Alias pada PRU 15 lalu memperolehi 65,174 undi, tetapi undi Ahmad Samsuri ialah 64,998 undi, kurang 176 undi. Hal ini mungkin disebabkan ramai pengundi luar yang tidak pulang mengundi. Yang paling malang sekali ialah Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang dipertaruhkan BN sebagai calon dalam misi mustahil untuk merampas Kemaman. Beliau bukan saja gagal, malah
undi yang diperolehinya cuma 27,000 undi saja, jauh lebih rendah berbanding dengan 38,000 yang dicapai oleh Ahmad Said pada PRU 15 lalu. Soalnya, kemana perginya 10,757 undi lagi? Lebih malang lagi jika dicampur undi Ahmad Said sebanyak 38,000 dan undi calon PH Husuni Sudin sebanyak 8,000 pada PRU lalu. Raja Afandi sepatutnya boleh mendapat lebih 45,000 undi. Mengapa beliau hanya mendapat 27,000 undi saja? Adakah pengundi UMNO sendiri menolak Raja Afandi dengan kerjasama BN dan PH tidak diterima oleh pengundi pengundi Melayu? Apapun kejayaan cemerlang di Kemaman dengan meletakkan Ahmad Samsuri sebagai calon, disertai dengan gambaran beliau adalah calon Perdana Menteri masa depan, ini berarti sudah masanya bagi Mahyadin Yassin untuk bersarah dari politik dan Hamzah Zainuddin juga turut berlapang dada dan memberi laluan. Lagi pula, PAS mempunyai 43 kerusi parlimen, paling besar dalam gabungan PN, bahkan terbesar antara semua parti dalam negara ini. Parti itu meletakkan calon Perdana Menteri yang nampaknya berwibawa dan boleh dijual kepada pengundi dalam PRU 16 akan datang nanti. Jika selepas ini ada lagi PRK di mana-mana dan Ahmad Samsuri diturunkan dengan lebih kerap sebagai wajah calon Perdana Menteri, rasa-rasanya PAS akan lebih mudah memikat hati pengundi, seterusnya mencipta kemenangan. Mahyadin dan Hamzah Zainuddin dengan perkembangan ini bukan saja bertukar menjadi PM tepi, malah boleh terus duduk diam-diam di tepi. Jadi ada perkataan, ada ayat, ada frasa di sana. Sabuddin Husin menulis, lebih baiklah untuk Muhyiddin Yassin untuk bersarahlah dari politik. Dia kata Mahyadin sudah sampai masanya untuk bersarah dan Hamzah Zainuddin untuk turut berlapang dada dan memberi laluan. Ada kebenaran dalam kenyataan itu. Saya fikir Mahyadin sudah tidak relevan lagi untuk jadi Perdana Menteri. Jadi mungkin boleh bersarah kalau dia mau, kalau tidak, tidak apalah. Kita jumpa lagi, bye bye.